Arwah dibelasah dengan begitu teruk seramai 8 orang. Masih tidak berpuas hati, mereka membawa arwah ke satu kawasan mereka di Kuala Kemaman. Di situ pun arwah dibelasah sehingga lunyai dan pengsan. Apabila arwah sudah tidak bernyawa, mereka panik dan arwah disimpan 3 hari dalam keadaan kritikal tanpa sebarang bantuan. Keluarga bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi, karena antara kita tidak sehaluan lagi. Maafkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Dan hari ini aku nggak reaction lagu cuy ya, aku reaction yang lain lah ya. Kita lihat story, sejarah hidup, sejarah perjalanan band yang satu ini cuy. Jadi kemarin itu sempat aku reaction bandnya, dan banyak banget member-member yang sudah request perjalanan hidupnya, story hidup band ini dan member-member dalam band ini ya. Jadi aku lanjutkan besok lah kalau reaction lagu ya, hari Senin ya. Hari ini kita reaction yang ini dulu ya cuy ya. Jadi ini juga adalah request dari Abang Nabil, Rinjau Perjalanan Kumpulan Massa. Yang hari itu Bang reaction masa patahnya saya malam. Ini link perjalanan kumpulan massa, Rinjau Perjalanan Kumpulan Massa. Ini linknya. Siap Bang. Nah ini dia ya, sudah di upload di channelnya Bang Detektif Mad Dispatch. Wah, udah lama aku nggak reaction Detektif Mad Dispatch ini cuy. Jadi kita akan reaction yang satu ini. Tapi sebelumnya aku mau bagi shout out dulu kepada top donatur pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Am Omar, dan satu lagi bertambah, yaitu adalah Bang Farhan Amirul. Terima kasih ya Bang. Dan kalian juga bisa ikutan berdonasi. Caranya mudah banget, kalian hanya perlu join jadi member VIP, dan semua hasil uang yang terkumpul nanti akan aku bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, infak, sodako, dan lain-lain ya, yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Jadi langsung aja kita lihat ya story-nya, sejarahnya ini, perjalanan kumpulan masa ini. Yuk. Indo React. Satu lagi tragedi menyayat hati telah berlaku. Zulkifli Mat Amin atau dikenali Zul Massa menjadi mangsa dalam satu pembunuhan di Pantai Balok, Kuantan. Banyak banget ya. Zaman dulu tuh banyak yang Massa Scarecrow, satu nama yang tidak ketinggalan popular sewaktu zaman kemeriahan muzik rock. Nama Massa Scarecrow sebaris dengan kewujudan puluhan kumpulan-kumpulan rock tempatan seperti Gamma dan Laksmana. Berasal dari satu taman perumahan di Taman Sepakat Kuantan. Kumpulan yang menggunakan nama asal Scarecrow ini pada mulanya aktif dalam persembahan di majlis-majlis kahwin dan pesta-pesta keramaian. Mereka menjadi artis-artis luar seperti Loudness, Whitesnake dan Mr. Big sebagai idola. Mereka suka Mr. Big juga ya cuy. Aku juga suka Mr. Big itu cuy. Lokasi jamming mereka selalu di Kuantan berdekatan dengan kediamannya. Atas dorongan rakan-rakan disusuli semangat dan usaha, mereka memenangi tempat ketiga dalam pertandingan akhir muzik tenggara di Stadium Darul Makmur Kuantan pada tahun 1988. Sebelum memasuki industri muzik Malaysia, mereka harus mematuhi satu syarat. Polisi RTM pada lewat 80-an tidak menggalakkan nama band yang kebaratan. Mereka akur dengan kehendak RTM dan kemudiannya menukar nama kumpulan kepada Massa. Jadi dulu nggak boleh ya nama band itu kebarat-baratan gitu ya. Jadi harus pakai bahasa Melayu gitu ya. Karena kan tadi kan nama asalnya Scarecrow gitu kan. Tapi Wings bisa. Wings kan barat cuy. Di bawah naungan Perdana Musical Industri Sdn Bhd PMI, Massa Scarecrow menghasilkan 3 buah album. Ketiga-tiga album tersebut berjaya menambat hati peminat muzik tanah air. Dengan mendiami rumah yang diberikan oleh syarikat. Ini nih ya tracklistnya ya. Zaman 1000 Tari, Patahnya Sayap Malam, ini yang kemarin aku reaction ya. UFO, ada UFO juga. Masa Konflik Benar atau Jelmaan, Simpulmatik, Indahan Suci, Terbakarnya Metos, dan lain-lain. Banyak juga ya. Baru satu aku reaction lagunya kemarin. Mereka mula menjalani kehidupan sebagai artis rakaman. Album pertama bertajuk Massa Scarecrow pada tahun 1989 dirakamkan di studio Channel 11 di Chowkit. Massa Scarecrow antara kumpulan rock yang bertuah kerana mendapat tajaan daripada jenama rokok terkenal Kingsway yang menaja dari segi cover album dan poster. Manakala pakaian pula ditajuk oleh King Leather and Lee. Album kedua Doktrin Metos pada 1990 dan ketiga Massa 3 1992 menjalani rakaman di Fantasia Studio Ceras. Album kedua Doktrin Metos memuat lagu hit berjudul Patahnya Sayap Malam. Lagu ini telah membawa Massa ke peringkat akhir juara lagu 1991 di PWTC Kuala Lumpur.
M. Nasir, Siso, Usop dan Awang BPR adalah antara orang kuat yang menjayakan album Masa Scarecrow. Anggota-anggota Masa tidak... Usop mana cuy? Usop penyanyi sekarang itu apa Usop yang lain? Kayaknya Usop yang lain ya, nggak mungkin Usop penyanyi zaman sekarang itu. Tak ketinggalan mencipta lagu dan lirik dalam album mereka. Album Doktrin Metos mendapat sambutan hangat yang mencatatkan jualan melebihi 100,000 unit. Ketika itu lagu-lagu Masa kerap kedengaran di corong-corong radio. 100,000 unit zaman dulu tuh gila itu cuy. Sudah gila itu. Nama Masa kian popular, menitir di bibir peminat tidak kira usia. Gadis-gadis amat menggilai kumpulan rock ini. Tidak kurang juga ada peminat-peminat yang rajin mengutuskan surat buat mereka. Di puncak popularitinya, terdiri daripada Zul iaitu vokalis, Lan gitar utama, Mazwan gitar kedua, Madi bass dan Saiful drum. Ramai peminat yang menulis surat minta mereka dijadikan abang angkat dan adik angkat. Ada yang hadiahkan baju, souvenir, gelang, aksesori. Malah ada yang postkan teddy bear. Bila show pula mereka dapat jambangan-jambangan bunga. Dari segi pertunjukan pentas, Masa tidak kurang hebatnya. Dalam mana-mana show, sambutan peminat amat meriah. Tidak kira di bandar maupun luar bandar. Satu show di Singapura pada tahun 1991. Sambutan daripada penonton di sana luar biasa. Suasana ketika itu memang dahsyat. Dikatakan betul-betul seperti yang dilihat dalam video konsert band-band terkenal barat. Sama juga dengan penonton-penonton di Malaysia, terutama ketika konsert pujaan 10 Nescafe bersama artis-artis lain yang dianjurkan RTM. Lagu Amanda Gadisku, Simpul Mati Keindahan Suci dan Patahnya Sayap Malam adalah lagu-lagu Masa yang menjadi siulan ramai, hasil sentuhan komposer-komposer terkenal dan lontaran vokal Zul Masa yang unik. Patahnya Sayap Malam, lagu ciptaan Awang BPR. Iya. Patahnya Sayap Malam ternyata memang betul ya, lagunya BPR ya, ciptaan Awang BPR. Dan lirik oleh Zurain bersaing hebat bersama lagu-lagu popular di carta-carta radio. Lagu ini mempunyai kekuatan tersendiri sehingga menjadi juara bulanan pertandingan muzik dan terpilih memasuki anugerah juara lagu TV3 AJL pada tahun 1991. Tahun 1991 terpahat sejarah apabila hanya lagu-lagu rock menguasai pentas AJL. Waktu itu akhbar-akhbar dan majalah tengah hot menceritakan tentang AJL dan persiapan finalis. Ketika itu Zul dikatakan mula rasa tidak selesa. Pada masa pertandingan itu, masalah yang Masa hadapi sewaktu rehearsal telah berlaku kembali. Gitar tiba-tiba tidak berfungsi dan pedal drum tercabut. Masa ketika itu tidak tahu bagaimana boleh terjadi begitu rupa. Siapalah mereka ketika itu untuk bersuara dengan mana-mana pihak. Media-media pula selepas itu terus-terusan menghentak artis-artis dan band yang membuat persembahan pada malam itu tanpa berjumpa dan bertanya hal pada mereka semua. Nasib tidak dapat diduga, apatah lagi ianya hanya ketentuan ilahi. Tragedi malang telah menimpa Roslan Karim, gitaris Masa, apabila terbunuh dalam kemalangan jalan raya di kilometer 32 Jalan Kuantan Kemaman pada tahun 1995. Kejadian itu melibatkan kereta dan jeep yang dipandu kerabat di Raja Pahang. Sebelum kejadian, arwah kurang berjumpa dengan rakan-rakan rapat seperti rutin biasa dan banyak membuat hal sendiri. Malam itu arwah ke Cerating bersama abangnya dengan menaiki kereta yang berlainan. Selepas selesai kerja di Cerating, arwah bersama abangnya gerak pulang ke rumah. Mereka sempat singgah di rumah Zul. Kebetulan Zul memang hendak keluar malam tragedi. Berarti gitarisnya duluan baru Abang Zul ya? Abang Zul belum terbunuh waktu itu. Gitarisnya dulu yang kena kemalangan jalan raya tuh ya. Sampai di satu kawasan, satu kenderaan dari arah bertentangan datang dan terus melanggar kereta yang dipandu arwah Lan. Keadaan kereta remuk teruk hingga tayar hadapan tercabut dan gelongsor ke belakang lalu melekat di bawah kereta abangnya. Itulah yang menyelamatkan abangnya dari merempuh kereta Lan. Arwah cedera parah di bahagian leher, tapi masih ada tindak balas apabila abangnya memanggilnya dan diajarkan 2 kalimah syahadah. Zul yang kebetulan lalu di situ terkejut sebab baru sebentar tadi mereka berjumpa. Arwah dibawa ambulans ke hospital tetapi disahkan meninggal dunia dalam perjalanan. Ya Allah. Sudah jatuh di timpa tangga. Di waktu yang sama, kumpulan Masa telah lama berhadapan krisis dengan syarikat di bawah naungan mereka PMI. Syarikat yang menaungi mereka sudah lama tiada hala tuju dan telah pun gulung tikar. Walaupun jualan bangkrut ternyata labelnya mereka ya. Jadi
royaltinya nggak masuk gitu, hasil penjualan lagunya mungkin gitu ya. Album Masa agak membanggakan. Mereka tidak pernah dianugerahkan gold disc. Ekoran daripada penutupan PMI, Masa berada dalam keadaan gantung tidak bertali. Mereka risau jika menandatangani kontrak dengan syarikat rakaman lain, PMI akan mengambil tindakan. Mereka tidak tahu bagaimana mahu menghubungi PMI. Puas, Masa cuba menjejaki namun tidak berjaya. Akhirnya kesemua ahli mengambil keputusan untuk pulang ke Pahang. Media-media pada waktu itu menyatakan Masa sudah berpecah. Sebenarnya Masa tidak pernah berpecah dan dibubarkan. Anggota-anggota kumpulan Masa membuat perancangan merakamkan album solo Zul yang mana mereka juga terlibat sama sebagai pemuzik. Beberapa persediaan telah dilakukan. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Belum sempat mengadakan rakaman, satu lagi tragedi menyayat hati telah berlaku. Zulkifli Mat Amin atau dikenali Zul Masa menjadi mangsa dalam satu pembunuhan di Pantai Balok, Kuantan. Dalam kes ini arwah dianiaya oleh rakan-rakan yang iri hati dan berdendam dengannya. Kalau yang kayak gini nih pasti masalah dendam ini. Pasti banyak yang dendam, banyak yang sakit hati gitu ya sama arwah nih. Zaman dulu tuh banyak banget ya vokalis-vokalis band terkenal gitu yang dibunuh gitu ya. Banyak yang iri cuy, banyak yang nggak senang gitu ya. Kisah ini diceritakan kembali oleh Saiful apabila rakan-rakan Zul berpakat membawa arwah keluar jauh dari kediaman dengan menggunakan perempuan sebagai umpan. Dan perempuan itu memang arwah kenal. Perempuan itu mendesak arwah keluar, sanggup mencederakan diri sendiri dengan duduk di tengah jalan raya jika arwah tidak mahu ikut keluar bersamanya. Sesiapa pun dalam situasi begitu akan terpaksa turutkan. Bila sudah keluar, terus perempuan itu membawa arwah Zul ke Pantai Balok, Kuantan. Disitulah arwah terkepung dan tahu dia diumpan. Arwah dibelasah dengan begitu teruk seramai 8 orang. Masih tidak berpuas hati, mereka membawa arwah ke satu kawasan mereka di Kuala Kemaman. Di situ pun arwah dibelasah sehingga lunyai dan pengsan. Apabila arwah sudah tidak bernyawa, mereka panik dan arwah disimpan 3 hari dalam keadaan kritikal tanpa sebarang bantuan. Keluarga arwah mula mencari merata-rata tempat. Dengan pertolongan kenalan dan orang ramai, arwah ditemui terbaring dan tidak sedarkan diri di dalam sebuah rumah. Arwah dihantar ke hospital tetapi terlalu lambat untuk dirawat kerana telah beberapa hari terbiar. Mesin pernafasan digunakan tetapi tiada tindak balas dari arwah. Akhirnya arwah tidak dapat diselamatkan lagi. Perempuan itu sebenarnya seorang janda dan bukannya isteri orang. Arwah tidak mengganggu rumah tangga orang seperti yang diheboh-hebohkan Akbar ketika itu. Apa yang diceritakan Akbar itu langsung tidak tepat. Hanya sedikit sahaja dan banyak ditokok untuk melariskan jualan. Ekoran kematian Zul dua ditahan selepas itu. Ada gosip yang beda ceritanya ya, beda dengan fakta yang terjadi di sana gitu kan. Namun mahkamah tidak pula menjatuhkan hukuman ke atas semua yang terlibat dan didapati kekurangan bukti untuk mensabitkan kesalahan pembunuhan ini. Pada 2 Ogos 2020 pula, selepas sekian lama menderita pelbagai komplikasi penyakit, pemain bes kumpulan Masa, Madi, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tengku Ampuan Ahzan, Kuantan, Pahang jam 6.15 petang pada usia 56 tahun. Jenazah Allahyarham Madi telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Ranggin, Kuantan. Begitulah perjalanan panjang kumpulan ini. Yang jadi telah pun terjadi. Kita tidak boleh menolak takdir ini. Semoga mereka yang telah pergi ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin, amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wah. Oke. Sekian, terima kasih. Oke. Wah, ini tragis banget ya. Perjalanan karir mereka, perjalanan hidup mereka ternyata banyak banget rintangannya ya. Syarikat rekamannya bangkrut gitu kan. Terus mereka nggak tahu harus bagaimana lagi kan. Terus tiba-tiba gitarisnya kena kemalangan. Terus Bang Zul tadi dibunuh sama orang 8 orang. Ya Allah, gila ya. Dibiarkan cuy 3 hari. Dibiarkan 3 hari sambil babak belur gitu kan. Habis dipukulin gitu. Wah, ya Allah. Al-Fatihah sekali lagi untuk arwah-arwah member-member Masa yang sudah meninggalkan kita ya. Al-Fatihah ya. Itu dia tadi request dari Abang Nabil. Terima kasih Bang Nabil sudah request video yang satu ini. Dan sekali lagi aku mau bagi shout out kepada top donator pada bulan ini, yaitu adalah Bang Umar Aziz, Bang Am Omar, dan Bang Farhan Amirul. Nah, terima kasih Bang. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Kanda pergi hanya